Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati Allah, khusus sekali para jamaah Masjid Yusof Ishak yang amat saya rindui. Alhamdulillah, subuh ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam siri kuliah subuh anjuran Masjid Yusof Ishak yang kita sayangi ini. Mudah-mudahan menjadi bekalan yang berguna untuk keperluan hidup kita sampailah saatnya kita kembali kepada Allah Ta'ala nanti dalam keadaan kita diredai olehnya dan dicurahkan rahmat serta pengampunannya. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik, sihat, tenang, sejahtera bersama-sama dengan orang-orang yang disayangi. Mudah-mudahan semuanya, mudah-mudahan saya doakan terus dipelihara dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala malapetaka, bahaya, penyakit, wabak, dan mudah-mudahan terus dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya insya-Allah. Saya sampaikan terlebih dahulu salam hormat daripada pengerusi dan sekalian anggota lembaga pentadbir Masjid Yusof Ishak, para pengurus masjid, para pegawai masjid. Salam hormat mereka dan salam penghargaan kepada tuan-tuan puan-puan semua di atas segala sokongan yang telah tuan-tuan puan-puan dengan penuh murah hati hulurkan kepada pihak masjid. Alhamdulillah masjid dalam keadaan yang baik ya, ditadbir dengan baik. Insya-Allah tinggal tunggu masalah. Mudah-mudahan tak lama lagi masjid dapat menerima kehadiran kita bersama-sama dalam program kuliah subuh kita nanti insya-Allah. Kita doa sama-sama ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, tuan-tuan puan-puan sekalian, dalam pertemuan kita minggu lepas, kita telah melihat dan membicarakan panjang lebar tentang ayat yang berada dalam surah Al-Qamar kemarin, ayat yang diulang oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 4 kali, iaitu ayat yang ke-17, 22, 32 dan ayat yang ke-40 ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Demi sungguh benar kami yakni Allah telah mempermudahkan Al-Quran itu untuk menjadi zikir. Dan kita dah huraikan alhamdulillah dengan panjang lebar apa tafsiran-tafsiran kepada perkataan az-zikir. Kemudian Allah mengatakan, maka apakah terdapat orang-orang yang mahu mengambil peringatan daripada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini ya. Jadi alhamdulillah kita dah lihat sambungan maknanya, huraiannya, tafsirannya dan pengertian. Mudah-mudahanlah saya harap sangat banyak manfaat yang telah dapat kita perolehi daripada pertemuan kita yang lalu. Nah, sebelum kita pindah kepada surah yang berikutnya, sedikit sebagai penutup ya, sebab dalam surah Al-Qamar ini ada lagi ayat satu lagi, walaupun tidak sepenuhnya berbunyi walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir, tetapi ada undangan fahal mim muddakir itu ya, iaitu dalam ayat yang ke 51. Itu ayat-ayat yang terakhir sudah sebelum kita tutup surah Al-Qamar ini. Nah, kita lihat terlebih dahulu ya. Kemarin kan kita kata 4 ayat ini, ayat 17, 22, 32 dan 40 itu diapit dengan kisah-kisah umat-umat Nabi yang terdahulu yang ditimpakan dengan azab kehancuran oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan apa masih ingat lagi tak insya-Allah 5 kisah sejarah itu? Kisah tentang kaum pertama sekali kaum siapa ya? Ayat 17, sebelum ayat 17 kemarin kisah tentang kaum Nabi Nuh ya. Kisah tentang kaum Nabi Nuh, kisah tentang kaum Ad iaitu kaum Nabi Hud, kisah tentang kaum Nabi Saleh iaitu kaum Thamud, kisah tentang kaum Nabi Lut, dan kemudian yang terakhir kisah tentang Nabi Musa dan juga Fir'aun ya, bagaimana Fir'aun dan tenteranya, pengikut-pengikutnya akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, bila kita menelusuri ayat-ayat itu dalam surah Al-Qamar,
kita akan lihat kemudiannya selepas disebut tentang kisah Fir'aun dihancurkan oleh Allah, itu terdapat dalam ayat yang ke 42. Kita akan lihat dalam ayat 43 dan berikutnya, beberapa ayat yang terakhir, ayat 43, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang Quraisy pula. Ya. Sebab ayat ini kan diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Qamar ini diturunkan sebelum hijrah. Jadi ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berbicara, berdialog, berkomunikasi, berdakwah dengan orang-orang Quraisy di Mekah dengan segala sikap kedegilan mereka, ya, penafian mereka, penolakan mereka. Jadi Allah berpindah bicara. Dah habis cerita tentang 5 kisah kaum yang terdahulu yang dihancurkan oleh Allah, Allah lalu berbicara kepada orang-orang Quraisy. Itu boleh kita baca sendiri tuan-tuan puan-puan sekalian. Macam saya katakan tadi, bermula daripada ayat 43. Allah kata, akufarukum khairum min ulaikum am lakum bara'atun fiz zubur. Jadi wahai orang Quraisy, kamu pula, apakah kamu yang berlaku kufur ini, yang degil-degil, yang ingkar, apakah kamu itu lebih hebat, lebih mulia, lebih terpelihara kononnya daripada mereka yang disebut umat-umat yang terdahulu yang telah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Am lakum bara'atun fiz zubur, atau apakah kamu merasa kamu selamat, ya, telah diberikan jaminan selamat seperti mana disebut dalam kitab-kitab yang kamu ada. Ya, jadi itu amaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara terus kepada orang-orang Quraisy, lalu Allah menyebut dalam ayat 51. Tuan-tuan, ayo. Ini yang saya nak ajak kita sebagai penutup pada hari ini, ya, kepada surah Al-Qamar yang telah kita bicarakan selama 2 pertemuan kita yang lalu. Boleh? Kita perhatikan ayat 51. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad ahlakna asya'akum." Sungguh demi benar, kata Allah, telah kami hancurkan, musnahkan, binasakan, ya, umat-umat yang terdahulu yang seperti kamu ini, wahai Quraisy. Ya. Sama dari sudut apa? Dari segi jenis degilnya, dari segi sikap kufurnya, ya, keingkaran dan kemungkaran yang mereka lakukan terhadap apa yang dibawakan risalahnya oleh nabi-nabi yang diutus oleh Allah, samalah kamu seperti mereka. Jadi kata Allah, telah sungguh benar, demi kata Allah, kami dah hancurkan umat-umat yang seperti kamu itu dengan kekufuran mereka. Fahal min muddakir, maka wahai orang-orang Quraisy, orang Mekah, orang-orang Arab, maka ada ke tidak orang yang mahu mengambil peringatan, ya. Jadi kalau dalam 4 ayat kemarin yang kita kata Allah ulang-ulang, ayat 17, 22, 32 dan 40, Allah kata kami dah mudahkan Quran ini sebagai peringatan. Maknanya kalau dibandingkan dengan peringatan dalam bentuk azab, siksaan yang Allah turunkan kepada umat yang terdahulu, kan lebih baik peringatan dalam bentuk Quran ini. Kami dah mudahkan untuk kamu ambil peringatan, kamu ambil pengajaran, mengambil iktibar, kamu jadikan renungan. Tak perlu nak Allah turunkan balak macam mereka dahulu. Tapi ada ke tidak yang mahu beringat, kata Allah, ya. Jadi sekarang penutup Allah kasih amaran juga. Ya, ingat, jangan lupa. Ya, ambil iktibar. Orang-orang yang kufur macam kamu sekarang yang degil-degil, dulu kami dah hancurkan dah. Ada ke tidak kamu wahai orang Quraisy yang mahu dan sudi mengambil peringatan, ya. Maka akhirnya kata Allah selepas itu dalam ayat 54 dan 55, ayat terakhir, ya, surah Al-Qamar ini, kata Allah peringatan kepada kita yang mahu beriman. Lepas kita dengar bicara Allah tentang umat yang terdahulu, lepas kita baca ayat-ayat yang Allah tujukan secara langsung kepada orang-orang Quraisy yang masih kufur, Allah lalu menutup dengan mengatakan kepada kita yang beriman. Kata Allah apa? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua orang bertakwa, ya. Allah kekalkan ketakwaan menjadi perhiasan indah dalam hati kita. Kata Allah apa? Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu fi jannatin wa nahar. Mereka akan berada, dikurniakan oleh Allah tempat di dalam taman-taman jannat, dalam syurga, wa nahar, dan juga yang ada sungainya. Subhanallah. Ini insya-Allah yang kita harapkan. Tapi dengan syarat fahal mim muddakir, tuan-tuan jangan lupa, ada ke tidak kita ini yang mahu dan sudi mengambil peringatan, mengambil pengajaran, mengambil iktibar. Kalau kita dah baca, kita dah tahu kisahnya, kita dah dengar ayat Quran disampaikan pada kita, masih degil lagi, takut kita tak dapat yang apa Allah janjikan ini.
ya, tak dapat syurga, tak dapat sungai. Kenapa? Sebab Allah tak masukkan kita dalam golongan hamba-Nya yang bertakwa, ya. Dan kemudian Allah tutup akhir sekali, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir, di tempat duduk yang penuh dengan kebaikan dalam syurga tu nanti. Tak payah nak sibuk bangun terkejar sana terkejar sini, nak cari kerja, nak cari pendapatan. Macam kita kat dunia ni penat, ya kan? Kita kat dunia sebab dunia ni tempat bekerja, tempat diuji, tempat cari bekalan, ya, tempat kita ini berusaha. Memang dunia ni hidup tempat kita penat. Tapi dalam syurga nanti kata Allah, fi maq'adi sidqin, Allah siapkan maq'ad, tempat duduk. Ya, dalam ayat-ayat yang lain bukan duduk je, tempat baring, ala sururim marfu'ah, ya, katil-katil, tempat pembaringan yang tinggi dengan bantal-bantalnya, dengan hamparannya, dengan orang-orang yang datang menghidang apa saja yang kita hendak. Subhanallah. Di mana? Bukan di syurga, ya. Kena sabar dulu, syurga kena berusaha, beramal, beribadat. Nanti fi maq'adi sidqin, dalam syurga, tempat duduk yang benar, yang baik. Di mana? Inda malikin muqtadir, di sisi Allah yang maha berkuasa, malikin, yang maha berkuasa, muqtadir, yang penuh dengan kekuasaan. Tak ada siapa boleh mengalahkan Allah, tak ada siapa boleh mengubah keputusan Allah, tak ada siapa boleh menghalang nikmat yang Allah sediakan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita hambanya yang terus beriman kepadanya, yang Allah pelihara ketakwaan dalam jiwa kita, yang Allah pandang kita ini sebagai hambanya yang layak dikurniakan kecintaan dan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah ampunkan segala kesalahan dan keterlanjuran kita. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita, tidak menjadi seperti mereka yang memiliki hati tetapi hatinya keras, hatinya beku, hati yang tidak pernah mahu tunduk di hadapan kebesaran dan keagungan Allah. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan akhirnya Allah tempatkan kita di tempat yang mulia dalam syurganya nanti, ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah selesai kita daripada surah Al-Qamar, ya tuan-tuan, puan-puan sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Nah, kemudian kita sambung bicara. Ayo, mari kita cari lagi. Mana lagi kita nak jumpa ayat-ayat Allah yang ada sebut kalimat Al-Quran. Ingat, ya, kita masih lagi dalam siri mengenali Al-Quran. Kita nak kenal Quran dengan melihat apa yang Quran bicara tentang dia sendiri, ya, tentang Quran itu sendiri, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayo agak-agak. Ini kalau siapa pegang mushaf, sama ada yang bercetak ke ataupun dalam bentuk apps ke, ya, dalam handphone ataupun laptop masing-masing. Kita kalau lepas habis surah Al-Qamar tu, juz yang keberapa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Juz 27 kan? Dan nak habis, kita tinggal lagi 3 juz saja lagi, ya. Kita habis surah Al-Qamar yang kita kata tadi ayat terakhir, fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Nampak? Kita tak payah buka muka surat lain pun. Muka surat yang sama lepas tu kita jumpa dah perkataan Al-Quran. Ayo, nampak tak? Cuba tengok. Mesti nampak. Siapa yang tak nampak kata Piramli? Ya kan? InsyaAllah. Ayat dalam surah yang berikutnya, surah Ar-Rahman, ayat yang kedua. Ayat pertama pun cuma perkataan Ar-Rahman. Ayat yang kedua, Allamal Qur'an. Tak jauh pun tuan-tuan sekalian, kita dapat jumpa dalam surah Ar-Rahman. Surah yang sangat-sangat indah. Surah yang selalu kalau kita dengar menyentuh hati dan perasaan kita. Ya, ada orang bila datang bulan Ramadan ni, masa sebelum Covid kemarin lah, ya. Bila datang bulan Ramadan, kalau dengar ada masjid tertentu, Pak Imam tu akan baca dalam surah ataupun dalam salat tarawihnya biasa. Kalau nama ustaz ini jadi imam, mesti dia baca surah Ar-Rahman. Terkejar-kejar sebagian orang tuan, ya, nak hadir, nak duduk sama, nak salat sama dengan sambil mendengar surah Ar-Rahman dibacakan ayat-ayat. Sebab indah. Indah sangat. Tak faham makna pun bunyinya subhanallah, penuh dengan irama, ya kan? Sebab ada pengulangan. Kalau sebelum ini surah Al-Qamar kemarin Allah ulang 4 ayat yang sama 4 kali, itu dah cukup hebat dah. Tapi dalam surah Ar-Rahman, ya Allah, berpuluh kali Allah ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka apakah lagi nikmat Tuhanmu, wahai jin dan manusia, yang masih kamu dustakan. Ya, itu insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya tidak berhajat dan saya tidak merancang untuk kita baca tafsiran penuh surah Ar-Rahman.
Ya, bukan itu tujuan kuliah subuh kita untuk peringkat ini, tetapi kita nak lihat ayat yang ada perkataan Al-Quran. Boleh? Jadi insya-Allah kita fokus pada ayat pertama dan kedua dengan sedikit ayat ketiga dan keempat insya-Allah ya. Siap? Ayo. Yelah, saya tahu masih lapar, belum sarapan, masih subuh lagi. Sabar-sabar dulu insya-Allah ya. Kita bersihkan hati kita, kita lapangkan, insya-Allah kita baca ayat ni pelan-pelan untuk setiap kali hari Sabtu kita kasih sarapan hati dan rohani kita dulu. Boleh tuan-tuan puan-puan sekalian ya? Insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Subhanallah. Cantik bunyinya tu. Ya, ada irama dia. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ayo kita fokus 4 ayat ni dulu insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita bersama. Nah, pertama sekali Allah sebut salah satu daripada nama-namanya yang mulia dan agung, iaitu Ar-Rahman. Kerana ayat ini ataupun surah ini dimulakan dengan ayat pertamanya kalimat Ar-Rahman, nama Allah. Maka sebab itu surah ini namanya apa tuan-tuan, puan-puan sekalian? Surah Ar-Rahman. Dan Ar-Rahman itu adalah nama yang kedua yang paling utama selepas nama Allah. Ini menurut pendapat sebahagian besar daripada para ulama, terutama sekali golongan mufassirun, orang-orang yang menafsirkan Al-Quran. Berdasarkan ayat-ayat yang ada, daripada sekian banyak nama-nama Allah. Ya, sama ada 99 yang kita dah tahu, kita hafal berdasarkan hadis Nabi, ataupun nama-nama Allah lagi yang lain, sama ada Allah sebut ke, Allah tak beritahu ke, yang Allah simpan sebagai rahsia dirinya, kita tak tahu dengan pasti berapa sebenarnya nama-nama Allah keseluruhannya. Tapi daripada sekalian banyak nama-nama itu, yang paling utama pastinya nama Allah, dan yang kedua ialah Ar-Rahman. Ya, maka sebab itu juga setiap kali kita nak memulakan sesuatu pekerjaan, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim ya. Dan sebab itu juga kalau kita lihat dalam surah Al-Fatihah yang kita jadikan ataupun yang ditentukan bacaan untuk kita baca dalam setiap rakaat solat kita setiap hari ya, setiap waktu, surah Al-Fatihah disebut Ar-Rahman itu 2 kali, Ar-Rahman Ar-Rahim ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. 2 kali Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ya. Itu mulianya perkataan Ar-Rahman. Membawa maksud Allah tu yang maha penyayang, Allah tu yang maha pemurah, Allah itu yang maha pengasih, Allah itu yang maha baik dalam segala curahan kepada hamba-hambanya ya. Panjang kalau kita lihat, kita balik kepada tafsir surah Al-Fatihah, para ulama tafsir huraikan maksud Ar-Rahman dengan Ar-Rahim panjang lebar tuan-tuan sekalian ya. Kuliah subuh kita ini bukan tempat untuk kita huraikan itu pada kali ini. Tapi nak jadi cerita lah, nak jadi cerita. Dalam surah Al-Qamar kemarin yang baru lepas, nampak tak tuan-tuan? Allah sebut sampai 5 kisah umat terdahulu yang dihancurkan dengan kemusnahan azab siksaan daripada Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab kekufuran dan kedegilan mereka sendiri kan? Saya ulang lagi, kisah apa? Kisah kaum Nabi Nuh, kisah kaum Nabi Hud, kisah kaum Nabi Saleh, kisah kaum Nabi Lut, dan juga kisah Fir'aun serta pengikut dan juga tenteranya. Memberikan gambaran subhanallah, Allah itu yang maha perkasa, Allah itu yang maha, kita kata, pembalas kejahatan hamba-hambanya. Allah itu yang maha, kita kata, mampu untuk menghancurkan hamba-hambanya yang degil dan kufur tadi ya. Allah boleh tangguhkan siksaan pada hari akhirat, Allah juga boleh cepatkan siksaan dan juga kemusnahan itu semasa manusia masih lagi hidup di dunia sebelum kedatangan hari kiamat nanti. Ya, cerita itu menggambarkan kekuasaan Allah, menggambarkan kehebatan Allah. Tetapi Allah sambung dalam ayat ini kalau kita lihat sebagai lanjutan kepada penutup surah Al-Qamar kemarin. Nampak tuan-tuan yang kita baru baca tadi, penutup surah Al-Qamar, Allah dah berikan gambaran begitu kekuasaan Allah, begitu keadilan Allah, begitu pembalasan Allah terhadap orang yang kufur. Kan tutup surah Al-Qamar kata apa?
Innal muttaqina, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Berubah, nada itu berubah jadi nada yang lembut. Nada yang penuh dengan kita kata janji indah. Nada penuh dengan kelembutan. Nada cerita pasal syurga pula dah. Ya, lepas Allah berbicara dengan orang Quraisy, Allah tutup surah Qamar tadi kata apa? Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Sesungguhnya orang bertakwa itu berada dalam syurga. Taman indah, nikmat, ada sungai, tempat duduk istimewa, ya, tempat duduknya indah, penuh dengan kita kata kebenaran. Di sisi apa? Di sisi Tuhan yang Maha Perkasa, subhanallah. Maka sebab itu dilanjut pada surah yang berikutnya dengan permulaannya menggambarkan nama Allah yang menunjukkan sifat kasih sayang dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ya, dikatakan sebagai Ar-Rahman. Jadi sebab itu kita jadi insan beriman ini ya, dua-dua mesti ada dalam diri kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Satu sudut mesti ada dalam diri kita ini perasaan takut akan azab Allah. Bimbang kalau kita disiksa oleh Allah. Kita tak mahu kalau sampai kita ditimpakan kebencian dan kemurkaan Allah, ya kan? Itu namanya khauf. Khauf, rasa takut kepada Allah. Tapi dalam masa yang sama dalam diri kita juga perlu ada perasaan mengharap sangat, rindu sangat, hendak sangat, suka sangat dengan kecintaan Allah, dengan pengampunan Allah, dengan kelembutan Allah. Itu namanya ar-raja, pengharapan. Perlu ada dua. Ya, sebab itu janji kepada manusia banyak disebut dalam Al-Quran, itu yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada neraka, ada syurga. Nabi pun tugasnya basyiran wa nadhira, menyampaikan berita gembira, berita baik. Begitu juga Nabi memberikan amaran yang tegas kepada yang degil dan ingkar, ya kan? Jadi begitu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan susunan Quran begitu, subhanallah indah. Daripada cerita azab surah Al-Qamar, cerita kemudian amaran terhadap orang-orang Quraisy yang degil, Allah tutup dengan cerita pasal syurga untuk orang bertakwa. Habis surah Al-Qamar, sambung surah Ar-Rahman, Allah mulakan dengan Ar-Rahman. Allah yang Maha Penyayang, Allah yang Maha Pemurah. Nampak tuan-tuan? Ya, subhanallah. Jadi sebab itu jiwa orang beriman jiwa kaya, hati kaya. Pasal apa? Kat dalam dia macam-macam ada, seimbang. Dia ada rasa takut yang betul. Jangan takut yang tak tentu pasal, ya kan? Takut pada jin jembalang buat apa? Takut dengan siksaan kebencian Allah. Dalam jiwanya juga bukan setakat rasa takut. Jiwa orang beriman bukan cakap pasal azab aja. Jiwa orang beriman bukan cakap pasal gaduh aja, tak. Sikit-sikit pasal jihad, nak bunuh sana bunuh. Tidak. Jiwa orang beriman juga penuh dengan kelembutan, penuh dengan kasih sayang, pengharapan akan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ar-Rahman, alhamdulillah, ya. Kemudian kedua, Allamal Quran. Allah yang Allamal Quran. Tuan-tuan tengok pada terjemahan yang tuan-tuan ada tafsiran apa makna Allamal Quran? Mengajar Al-Quran. Allama tu maknanya mengajar. Daripada perkataan allama datang ta'lim. Ya, sebab tu kadang-kadang kita gunakan dengar orang sebut majlis-majlis ta'lim. Apa majlis ta'lim? Majlis seorang guru mengajar. Ta'lim maknanya mengajar, daripada perkataan allama. Ya, majlis mendidik, majlis menerangkan, majlis menyampaikan ilmu. Itu majlis ta'lim, ya. Jadi allamal Quran, Allah itu yang mengajar Al-Quran. Baik. Kemudian yang ketiga, khalaqal insan. Allah yang menjadikan dan menciptakan manusia. Kemudian yang keempat, allamahul bayan. Allah mengajarkan kepadanya ucapan ataupun tutur bicara. Baik, kita lihat satu persatu empat ni. Indah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bukan setakat bunyinya, bukan setakat iramanya, bukan setakat sedap dibaca, sedap didengar sahaja, tak. Maknanya tu lah, insya-Allah, ya tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi yang pertama sekali, ayo kita lihat, alhamdulillah. Ni kali kedua kita gunakan alat canggih ni, ya. Yang pertama kata Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, Allamal Quran. Tadi Ar-Rahman. Macam mana saya tulis ni? Allah. Padam semua sekali. Ya, Ar-Rahman.
Ar-Rahman. Okey. Allamal Quran. Khalaqal insan. Dia takkan sama kalau dibanding dengan tulis di kertas ya. Khalaqal insan, allamahul bayan. Baik, Ar-Rahman, allamal Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Kita lihat tuan-tuan. Allah dah kata Ar-Rahman sebagai pembuka bicara. Ar-Rahman, Allah itu buat apa? Apa tanda Allah itu penuh dengan kasih sayang, penuh kita kata dengan sifat kasih sayang dan kecintaan Allah itu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa yang Allah buat menunjukkan Allah itu layak bernama sebagai Ar-Rahman? Allah sebut nikmat. Yang pertama sekali ialah allamal Quran. Itu nikmat besar. Macam kita katakan kemarin, tanpa Al-Quran, manusia berada dalam kegelapan. Manusia tak kenal Tuhan. Manusia hidup tak ada panduan. Manusia hidup tak teratur kehidupan. Ya kan? Tapi dengan adanya Quran, Alhamdulillah. Quran ini membantu mengeluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang besar. Cuma persoalan kita lihat ya. Allah kata allama, maknanya apa? Mengajar kan? Allama, mengajar apa? Mengajar Quran. Tuan-tuan, perkataan mengajar, dia perlu beberapa bahagian. Iaitu perlu ada yang mengajar. Perlu ada apa yang diajar. Dan perlu juga siapa yang diajar. Dia bukan macam perkataan apa ya, apa istilah bahasa Melayu. Ada perkataan perbuatan, kita buat sesuatu cukup. Saya makan apa? Makan nasi dah. Saya pukul apa? Pukul anak. Nauzubillah kan? Pukul apa dah? Pukul siapa dah? Tapi ada perkataan-perkataan kata kerja yang tertentu, certain verb dia perlu kepada dua benda selepas itu. Ya, ajar apa kepada siapa? Ya, what do you teach and who do you teach? Ya kan? Jadi kat sini Allah cuma sebut allamal Quran. Allah mengajar Al-Quran. Mengajar pada siapa masalahnya? Mengajar kepada siapa? Nah, ya. Patutnya perkataan allama mengajar dia perlu ada dua perkara ya, apa yang diajar dan pada siapa diajar. Maka kat sini untuk menjawab persoalan itu, sebab dia jadi persoalan dalam bahasa Arab bila dia sebut cuma satu, menunjukkan macam ada yang kurang lah dalam ayat ni. Ya, tak ada pun lepas itu Allah kata Ar-Rahman, ya Allah yang Maha Pengasih, allamal Quran, mengajar Quran, ya, ngajar kepada manusia. Allah tak cakap mengajar kepada manusia. Dan lepas tu cerita pasal Allah jadikan dan menciptakan manusia. Nampak tuan-tuan? Ya, jadi kat sini ulama ada beberapa pandangan untuk menjawab persoalan tadi. Pertama, ya, perkataan allama di sini. Okey, saya tandakan ya. Perkataan allama, ya. Sini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama, allama kat situ bukan makna mengajar, tuan-tuan. Mengikut pendapat sebagian ulama. Ini boleh kita lihat disebut oleh Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab beliau tafsir yang sangat besar, menjadi di antara rujukan utama orang nak memahami kandungan Al-Quran. Kitab beliau yang berjudul Mafatihul Ghaib ya, ataupun At-Tafsir Al-Kabir. Dia kata tafsiran yang pertama bagi allama ialah bukan mengajar, tapi alam yang pertama maknanya jadikan sebagai alamat. Jadikan Quran sebagai alamat, iaitu sebagai tanda. Nampak tuan-tuan? Daripada perkataan allama, itu datang perkataan alam. Alam tu tanda. Kalau dalam bahasa moden kita, dalam bahasa moden, bahasa Arab moden, perkataan alam, ada ain, lam dengan mim. Alam tu maknanya bendera. Bendera tu kan sebagai lambang ataupun tanda ya. Ini bendera tu, oh ini tunjukkan lambang negara Singapura. Merah, putih, ada bulan sabit, ada bintang 5. Jadi perkataan alam maknanya tanda. Sebab itu daripada perkataan alam datang perkataan alamat. Bagi kita kan alamat maknanya tanda, isyarat, ya. Jadi ulama golongan pertama dia kata untuk menjawab persoalan, kenapa Allah kata alamat tapi lepas tu kata Quran aja? Tak disebut siapa yang diajar.
Jadi dia kata maksud di sini ialah Allah jadikan Quran itu sebagai alamat, sebagai tanda. Maksudnya ialah tanda ini, Quran itu dijadikan sebagai mukjizat. Sebab Quran itu sebagai tanda dan bukti benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi masih ingat lagi saya katakan kemarin makna mukjizat. Mukjizat adalah satu perkara menjadi bukti jelas benarnya orang yang berkata-kata itu adalah nabi dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Quran itu Allah jadikan sebagai tanda, sebagai alamat yang menunjukkan benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah. Maka Quran itu mukjizat, kan kita kata kemarin. Itu maksud allamal Quran. Dan kalaulah maksud allamal Quran ialah Allah jadikan Quran sebagai alamat, tanda, mukjizat, dia kena bila kita cerminkan balik dengan surah Al-Qamar kita sebut kemarin. Nampak tuan-tuan? Kalau tuan masih ingat lagi minggu lepas, kita kata ayat-ayat yang pertama surah Al-Qamar ialah iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Telah hampir saat hari kiamat tiba dan telah terbelah bulan. Ingat tak wansyaqqal qamar? Dan kita kata menurut pendapat sebahagian besar ahli tafsir, telah terbelah bulan itu ialah satu peristiwa mukjizat yang berlaku semasa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat apa? Mukjizat Allah belah bulan sampai nampak dengan nyata pada pandangan orang-orang Quraisy yang berada pada waktu itu melihat kejadian tersebut. Jadi dalam surah Al-Qamar mula dengan bentuk satu mukjizat. Mukjizat apa? Mukjizat terbelah bulan. Itu mukjizat yang kita kata fizikal, kita kata kemarin kan? Tapi bila datang surah Ar-Rahman, Allah mulakan pula dengan sebut satu lagi mukjizat, dan mukjizat ini yang kekal. Mukjizat ini yang sampai siapa pun orang datang selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh menyaksikan, ya. Boleh dijadikan bahan renungan, boleh dijadikan bahan pemikiran, benar-benar dirasakan sebagai mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qamar mula dengan mukjizat fizikal, Quran bulan dibelah. Surah Ar-Rahman selepas itu sebut tentang mukjizat Al-Quran yang Allah jadikan allamal Quran. Allah jadikan sebagai alamat. Ya, sebagai tanda benarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada makna yang kedua pula, kita kata alamah maknanya mengajar. Mengajar maknanya mengajar. Cuma Allah tak sebut mengajar siapa sebab dia boleh membawa maksud mengajar beberapa apa kita kata individu ataupun beberapa makhluk. Yang pertama sekali kita kata ya dia boleh membawa maksud mengajar siapa? Mengajar malaikat Jibril. Boleh baca lah tulisan saya ni. Malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril ditugaskan untuk menyampaikan ayat-ayat Quran ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum disampaikan, Allah dah ajar ayat itu kepada malaikat Jibril dulu. Allah dah sampaikan pada malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril bila sampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara benar. Ya, sebab itu antara yang diriwayatkan dengan jelas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril bila sampai pada Nabi bawa ayat Quran yang diwahyukan, malaikat Jibril akan pesan, ya Muhammad, ni ayat yang hari ni sekarang ini aku sampaikan yang baru ni kau letakkan selepas ayat yang kemarin demikian ataupun kau letakkan sebelum ayat yang kemarin kita dah baca sekian. Maknanya ditentukan tempatnya. Bukan makna yang turun pertama itulah susunan pertama dalam Quran yang kita baca sekarang, tidak. Kalau tidak, ayat yang pertama dalam Quran patutnya kita baca bukan surah Al-Fatihah kan, tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kan, sebab itu yang kali pertama turun. Jadi macam mana yang kali pertama turun kat penghabisan juz 30? Yang turun kemudian surah Al-Fatihah tu letak tempat yang pertama, itu diatur oleh Allah. Aturan itu telah ditunjukkan kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril bila sampaikan kepada Nabi, malaikat Jibril tentukan sampaikan kat sini letaknya ayat ni, di sini letaknya surah ini. Nampak tuan-tuan dan puan sekalian? Ya, jadi maksud Allah mengajar Quran, pertama Allah ajar pada malaikat Jibril dulu sebelum malaikat Jibril sampaikan ayat itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, allamal Quran juga bererti Allah ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui malaikat Jibril. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bukan setakat menurunkan ayat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, tapi Allah huraikan, Allah terangkan. Ada masa Nabi tak jelas, Nabi tanya pada Allah, Allah terangkan dengan ayat yang berikutnya, ya kan? Jadi pengertiannya itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu dalam surah apa ya? Surah Al-Qiyamah. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila dibacakan kepadamu Quran itu, maka engkau ikut bacaannya. Fattabi' Qur'ana thumma inna alaina bayana. Kau ikut je dulu bacaan tu. Ya, yang disampaikan kepadamu, yang dibacakan kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Jibril, kau ikut bacaannya. Fattabi' Qur'ana, ikut bacaannya. Thumma, nanti kemudiannya, inna alaina bayana. Kami akan pastikan penerangan dan penjelasannya kepadamu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah akan huraikan pula maknanya, pengertiannya kemudian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makna allamal Quran, ya. Allah mengajarkan Quran juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Quran itu diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya diajar kepada siapa? Kepada kita, umat manusia. Umat manusia ini keseluruhannya diajar Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita boleh baca, kita boleh faham, kita boleh mengerti, kita tahu apa nak buat daripada perintah Allah, apa yang perlu dijauhkan daripada larangan Allah, ya kan? Siapa yang terangkan tu? Siapa yang siapkan hati manusia sampai boleh baca Quran? Siapa yang siapkan jiwa manusia sampai boleh faham Al-Quran? Allah. Ya kan? Ilmu tentang Quran diberikan oleh Allah. Kalau Allah tak buka kunci ilmu itu pada kita, kita tak dapat faham apa pun Allah cakap. Benda ni kita tak boleh faham, ya kan? Malah subhanallah, hebatnya firman Allah ini, kitab Allah, Allah mengajar Quran kepada manusia, malah kepada yang belum beriman. Yang belum beriman pun. Sebab itu dalam kalangan orang-orang yang tidak beriman pun, dia buka Quran, dia boleh tahu apa maknanya. Sama ada nak terima tak terima tu belakang cerita lah, itu pilihan hatinya kan. Nak beriman ke tidak, nak percaya ke tidak, tapi dia buka, dia boleh faham. Ada orang yang belum beriman, baca Quran, faham, terus beriman kepada Allah. Ada orang baca Quran, faham artinya, melawan apa yang difirmankan oleh Allah. Itu yang kita lihat kisah orang-orang Quraisy dulu, ya. Ada orang, dia baca Quran, dia faham, dia mengerti, dia hormat, tapi masih belum nak beriman. Ini macam kita lihatlah orang-orang yang mengkaji Quran daripada kalangan orang-orang orientalis sebagai contoh, ya, profesor-profesor, bijak pandai, orang yang mengkaji Quran, subhanallah. Padahal dia bukan orang Islam kan, tapi dia kaji Quran sebab minat nak tahu. Boleh tahu ke tidak? Dia boleh faham Quran. Siapa yang siapkan hati dia, akalnya sampai boleh memahami Quran? Allah. Maka sebab itu dikatakan Allah allamal Quran. Jadi menurut pendapat kedua, Allah Subhanahu wa taala bila tak sebut Allah ajar Quran itu kepada siapa, Allah tak sebut. Kenapa? Sebab dia boleh membawa maksud Allah ajar kepada malaikat Jibril, boleh bawa maksud Allah ajar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh membawa maksud Allah ajar kepada manusia kita ini, ya, sampai kita boleh memahami isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Jelas ni sampai sini, ya? Baik. Nah, jadi kita lihat dia macam ceritanya sambung daripada surah sebelum ini. Nampak tuan-tuan? Surah Al-Qamar dengan surah Ar-Rahman. Surah Al-Qamar Allah dah sebut dah, ya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Demi sungguh benar kata Allah, kami dah mudahkan Quran itu untuk menjadi peringatan. Mudah dibaca, boleh dihafal. Ingat kemarin? Ya, mudah untuk difahami dan dihayati maksudnya, dan mudah untuk dijadikan sebagai pegangan dan peringatan dalam kehidupan kita. Allah dah mudahkan. Kerana apa puncanya Allah sampai mudahkan? Sebab Allah tu Maha Pengasih. Sebab Allah itu Maha Penyayang. Allah hendak kita selamat. Ya? Kerana kasih sayang Allah pada kita, kerana rahmat Allah pada kita, kerana Allah tu Ar-Rahman. Allah mudahkan Quran. Sebab itu dikatakan Allah yang mengajar manusia ni Quran tadi. Allah ajar dulu pada malaikat Jibril, sebab malaikat Jibril nak sampaikan. Allah ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila setelah disampaikan oleh malaikat Jibril. Dan Allah ajarkan Quran itu kepada kita sampai boleh kita faham, mengerti, ya, setelah kita ini mewarisi Quran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi allamal Quran, Allah ajar Quran itu sebagai kita kata
jawapan kepada perkataan Ar-Rahman tadi, Allah Maha Pengasih Penyayang, dan kaitannya nampak sangat dengan ayat-ayat dalam surah Al-Qamar sebelum surah Ar-Rahman ini, ya. Jadi Allah yang allamal Quran. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagai Ar-Rahman juga. Kalau kita lihat dia dalam surah Ar-Rahman, Allah sebut macam-macam nikmat. Macam-macam nikmat. Nikmat apa ni, tumbuh-tumbuhan, nikmat kehidupan dalam laut, nikmat buah-buahan dan sebagainya, ya. Kemudian nanti banyak dalam surah Ar-Rahman daripada pertengahan sampai hujung nikmat dalam syurga nanti pun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada sebut sikit tentang amaran dalam neraka, tetapi tak banyak. Kisah Ar-Rahman dia sebagai pelengkap pada surah Al-Qamar kemarin. Surah Al-Qamar banyak cerita tentang azab. Ya kan? Kita bincang kemarin. Tapi kalau tuan-tuan baca surah Ar-Rahman, separuh yang kedua, 50%, the second half, cerita pasal syurga. Itu kita boleh lihat daripada ayat yang ke 46. Nampak tuan-tuan? Daripada 46 tu sampai habis cerita pasal syurga, cerita pasal nikmat, cerita pasal hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab itu mula dengan Ar-Rahman. Dan di antara nikmat-nikmat Allah dimulakan pertama sekali, sebelum nak cakap pasal nikmat matahari, bulan ke, tumbuh-tumbuhan ke, sayur-sayuran dan buah-buahan ke, nikmat kita kata lautan ke, sebelum cerita apa pun nikmat yang lain, Allah sebut nikmat yang paling besar dulu. Nikmat apa? Nikmat Al-Quran. Nampak tuan-tuan? Ya, jadi kita ni rugi kalau kita jadi manusia yang kita sibuk kesenangan nikmat yang berupa nikmat material dunia. Sama ada wang, kekayaan, emas, intan belian, kebahagiaan yang kita kata bersifat sangat sementara, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tempat tinggal hebat, mewah, nikmat kereta kenderaan bagus, apa pun nikmat yang lain. Ingat tuan-tuan puan-puan sekalian, yang lebih utama, lebih istimewa, lebih hebat nikmat daripada Allah untuk kita ialah nikmat Al-Quran. Itu yang Allah sebut dalam ayat yang kedua. Ya, rugi kita kalau yang lain semua kita hebat-hebatkan, kita kejar-kejarkan, kita sibuk-sibukkan, tapi Quran kita tak pandang. Allah. Ya, ini orang yang bingung namanya, orang keliru. Ya, bingung tak apa lagi. Kalau sampai bingung sangat tak nak sedar, akhirnya bengong kita lagi, susah kita. Jadi hamba Allah yang dah bingung jadi bengong pula. Tahu bengong tuan-tuan ya? Kalau tak tahu cari dalam kamus, insya-Allah boleh jumpa. Jadi allamal Quran. Allah ajar Quran. Kemudian Allah ajak manusia, baik sekarang, wahai manusia, Allah yang maha hebat, Allah yang maha agung, Allah yang maha, kita kata agung kecintaan dan kasih sayangnya. Kerana itu nikmat sangat besar Allah beri. Nombor satu sekali Allah ajarkan Quran. Allah ajarkan kepada malaikat, Allah ajarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah ajarkan kepada kamu. Nah, Allah nak cerita pasal nikmat yang lain lagi ni. Ya. Ada cakap pasal matahari, bulan, bintang, bumi dan sebagainya. Sebelum tengok nikmat-nikmat yang lain, Allah mengajak kita lihat diri kita terlebih dahulu. Sebab dalam diri kita ini ada nikmat juga yang besar. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita jangan jadi manusia yang hanya melihat di luar kita. Kita terpesona dengan dunia. Kita nampak keindahan itu terpesona, perhiasan ini terpesona, tengok kilauan itu kita terpedaya, tengok kekayaan ini kita terkejar-kejar sampai lupa. Allah kata tengok pada diri sendiri, pada diri kita ini. Sebelum yang nikmat yang lain, pada diri kita banyak nikmat yang Allah kurniakan. Dan di antara nikmat yang besar Allah kurniakan kepada kita ialah Allah jadikan kita. Allah jadikan kita. Tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu Allah kata dalam ayat ketiga, khalaqal insan. Kami jadikan, kami ciptakan manusia. Yalah Allah jadikan apa nikmat. Tuan-tuan, hakikatnya Allah jadikan kita, Allah wujudkan kita, Allah pilih untuk kita ni berpeluang hidup di dunia. Itu nikmat besar. Sebab bila kita dipilih oleh Allah untuk hidup, maknanya Allah hendak akhirnya kita dapat nikmat syurga, tuan-tuan. Itu kan tujuan Allah hendak. Allah hendak. Kalau boleh, tapi Allah uji di sebalik itu. Allah hendak kita selamat. Allah hendak kita dapat nikmat. Allah kasih kita hidup kat dunia sebagai pilihan Tuhan, bukan pilihan kita. Bukan sejak sebelum kita dilahirkan kita pergi shopping nak hidup tak nak hidup, kita pilih between button number 1 or button number 2. You press number 1, I will choose you to live. You press number 2 means you don't want to live. Tak.
Bukan kita yang pilih, Allah yang pilih. Tapi Allah pilih itu satu keistimewaan sebab Allah letak, okey, kamu diuji dulu. Susah payah sekejap, kena kerja, kena penat kat dunia. Berapa tahun? 60 tahun? Mungkin. 70? Mungkin. 80? Tak nampak macam lama pun tapi sekejap aja tuan-tuan. Sebab Allah nak balas dengan itu dengan nikmat dalam syurga yang khalidina fiha abada. Kekal dalam syurga selama-lamanya ikut pada apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 60 tahun, 70 tahun tu kecil sikit. Penat kita sikit insya-Allah. Asalkan kita dapat nanti nikmat dalam syurga. Jadi hakikat Allah pilih kita untuk hidup tu nikmat dah. Nikmat. Kemudian Allah jadikan kita, subhanallah tuan-tuan ya, Allah jadikan kita bukan macam kita buat benda bila kita buat separuh hati ya, ndak tanda. Buat lebih kurang cincai dah, jadi sudahlah. Yang penting dah buat. Allah jadikan kita bukan macam tu. Allah bukan jadikan kita lebih kurang lah, asal boleh cincai aje lah, macam orang lepaskan batuk di tangga, tidak. Allah jadikan manusia dalam keadaan yang paling baik tuan-tuan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kami bentuk dia rupanya indah. Kami jadikan kemuliaan pada manusia. Walaqad karamna bani Adam. Lebih daripada makhluk yang lain Allah berikan kemuliaan kepada manusia. Nampak tuan-tuan? Allah jadikan kita, bila Allah sebut dalam ayat ketiga khalaqal insan, menunjukkan nikmat banyak Allah beri pada kita. Allah kasih kita hidup. Allah kasih kita nikmat. Sebelum syurga lagi, kat dunia berapa banyak rezeki Allah kasih. Berapa macam nikmat yang Allah dah kurniakan pada kita. Kita nak kira pun tak mampu. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Manusia, jangan sombong, jangan action lah dengan Tuhan. Ya kan? Kamu nak kira, nak hitung satu persatu nikmat Allah kasih pun kamu tak mampu tahu hitung. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Subhanallah. Itu pun kalau kita sedar, kita insaf, kita mahu bersyukur, Allah tambah lagi tuan-tuan. La in syakartum la azidannakum. Kamu nak syukur, aku tambah lagi. Subhanallah. Sebab itu Allah tu layak guna nama Ar-Rahman. Khalaqal insan. Dalam diri kita, dalam hidup kita, dalam nafas kita, dalam nyawa kita, dalam umur kita, nikmat terlalu banyak. Di sebalik umur yang singkat, yang ringkas, sedikit ujian diberikan oleh Allah, nampak penat tapi sekejap aja Allah nak ganti dengan syurga yang kekal dalamnya. Tapi kalau kita tak umpamakan cinta Tuhan, bila kita tidak mengumpamakan kasih Allah, itu yang kita sombong tu. Kita mengeluh banyak, susah sikit kita putus asa, diuji sikit kita salahkan takdir Tuhan ke atas kita, ya kan? Sampai ada yang pilih tak nak beriman dengan Allah, sampai ada yang pilih semalam baik, bila diuji hilang pegangan dengan Tuhan. Tuan-tuan, kalau itulah sikap kita, itulah perangai kita, itulah pilihan kita, susah kita tuan-tuan. Nak buat macam mana? Ya kan? Khalaqal insan. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allamahul bayan. Bila Allah jadikan kita, macam-macam nikmat Allah beri. Ada satu nikmat yang Allah khusus sebut dalam ayat ini, dalam surah ini. Nikmat apa? Nikmat Allamahul bayan. Ya. Jadi khalaqal insan, kita dah lihat Allamahul bayan. Tengok ni ayat Allamahul bayan. Allah ajar pula manusia itu. Lepas Allah jadikan manusia ni, Allah ajarkan kepadanya al-bayan. Dalam terjemahan tuan-tuan puan-puan sekalian, cuba tengok apa makna al-bayan. Allah ajar pada manusia al-bayan. Apa makna al-bayan? Kita lihat ada dua ya. Baik, di sini perkataan al-bayan, allamahu terlebih dahulu. Allamahu, nampak tak perkataan? Saya tukar warnanya lah biar nampak. Saya letak nama warna merah biar nampak ya. Allamahu, hu ni, hu. Allah ajar kepadanya, kepada dia. Dia tu siapa? Dia tu siapa? Nah, kat sini saya nak terangkan dua pendapat yang utama diberikan oleh para ulama. Yang pertama, allamahu ya. Kita okey sini ya. Banyak sangat error dia. Yang pertama, hu kat sini Allah ajar kepadanya al-bayan. Ya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah ajar kepadanya, maksudnya Allah ajar kepadanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-bayan, bayan ini asal maknanya dari segi bahasa, iaitu al-bayan maknanya kita kata al-bayan apa ya?
keterangan ataupun penjelasan. Explanation. Ini dari segi bahasa, nanti kita uraikan makna lebih lanjut. Al-bayan ini makna keterangan ataupun penjelasan. Penjelasan. Okey. Jadi kalaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu yang dimaksudkan dengan allamahu, Allah ajar kepadanya, itu ajar pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana al-bayan itu Allah ajar kepada Nabi Muhammad penjelasan dan keterangan. Maknanya apa? Allah ajar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Allah ajar kepadanya Al-Quran. Ya. Jadi al-bayan dalam satu tafsiran, dalam satu pendapat, al-bayan itu nama daripada nama-nama Al-Quran. Nampak tuan-tuan? Kita dah jumpa kemarin antara nama Al-Quran ialah Al-Kitab. Ingat? Antara nama Al-Quran ialah Al-Furqan. Ingat? Antara nama Al-Quran ialah Al-Zikir. Ingat lagi kan? Kuliah-kuliah kita yang lepas. Dan hari ini kita jumpa satu lagi di antara nama-nama Al-Quran, iaitu Al-Bayan. Ini kalau kita kata tafsiran yang kita pakai ialah allamahu, Allah ajar kepadanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ajar kepada Nabi Muhammad itu al-bayan. Al-bayan tu maknanya Al-Quran. Kenapa Quran dinamakan al-bayan? Sebab dalam Quran tu penuh dengan penjelasan. Ya, dalam Quran itu penuh dengan keterangan, dalam Quran penuh dengan huraian, dalam Quran itu penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Kerana Quran itu diisi dengan keterangan-keterangan, maka layaklah di antara nama-nama Al-Quran itu nama Al-Bayan. Dan Allah ajar Al-Bayan ini, maknanya Al-Quran ini, Al-Bayan, Al-Quran, Allah ajar allamahu kepada beliau, iaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, sampai sini jelas? Ini satu tafsiran. Tapi tafsiran yang kedua, dan ini banyak digunakan oleh ahli tafsir, Allah ajar kepadanya Al-Bayan ialah Allah ajar kepada manusia. Allah taught him. Him who? Allah taught man. Allah taught this human being. Allah ajar kepada insan ini. Siapa insan? Loh, ya kita lah. Ya kan? Saya, tuan-tuan, puan-puan, jenis manusia. Jadi semua manusia ini sebagai jenis makhluk namanya insan. Allah kata Allah ajar kepadanya Al-Bayan. Nampak tuan-tuan? Dan kalaulah Al-Bayan ini dimaksudkan ataupun allamahu dimaksudkan Allah ajar kepada manusia, Al-Bayan ini membawa maksud lain, bukan Al-Quran. Allah ajar manusia Al-Bayan, maknanya Allah ajar kepada manusia keterangan dan penjelasan. Maknanya apa? Allah ajar kepada manusia ini bahasa. Ya, ataupun kita kata pertuturan. Tuturan. Kemampuan untuk berbicara, untuk bercakap, untuk meluahkan. Sebab apa tuan-tuan? Bahasa ini ialah kita satu proses, satu alat untuk menerangkan apa yang ada dalam benak kita sebagai manusia. Dalam benak kita, dalam fikiran kita, perasaan dalam hati kita. Itu dalaman kita kan, dalam benak kita. Apa yang kita fikirkan, apa yang sedang kita rasakan, apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kebencian, ya kan? Kita nak sampaikan, nak jelaskan pada orang, nak cakap pada orang, biar orang tu tahu apa yang saya maksudkan, apa yang sedang saya fikirkan, apa yang hendak saya luahkan. Dan betul apa al-bayan, kita huraikan, kita sampaikan, kita jelaskan. Ini bahasa tuan-tuan. Saya tak tahu dalam apa ni kitab-kitab tafsir terjemahan tuan-tuan yang tahu pegang tu apa maksud dia. Allah ajar kepada manusia al-bayan, berbicara ya. Ya, ataupun bercakap, bertutur. Kemungkinan itu di antara terjemahan yang ada dalam mushaf ataupun kitab tafsir yang digunakan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi maknanya di sini Allah berikan gambaran tentang satu nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kita kepada manusia. Apa anugerah tu? Anugerah satu kemampuan untuk menyampaikan ya, ataupun untuk menerangkan, untuk menuturkan apa yang ada dalam hati dan juga fikiran kita, supaya orang lain dapat tahu apa yang ingin kita maksudkan. Nampak tuan-tuan? Kita bayangkan tuan-tuan puan-puan sekalian, kita jadi manusia. Kalau Allah kasih kita akal, kita boleh berfikir. Allah lengkapkan hidup kita dengan hati kita punya perasaan dan keinginan. Tapi Allah tak kasih kita kemahiran berbahasa. Bayangkan.
meletup kita tuan-tuan. Kita tak boleh hidup macam mana jadi manusia ya. Kita hidup ni macam-macam kita fikirkan, macam-macam yang kita renungkan, macam-macam pengetahuan kita ada, macam-macam perasaan kita pendam, tapi semua tak boleh luahkan. Allah tak ajar kita berbahasa. Sama ada bahasa itu maknanya bercakap dengan suara ataupun menulis ataupun isyarat apa pun. Hakikatnya manusia ni istimewa. Kenapa? Sebab dia mampu berbahasa. Dia mampu berkomunikasi. Bahasa tu kan maknanya apa yang ada dalam fikiran kita, dalam hati kita, kita terjemahkan dalam sesuatu isyarat yang orang lain boleh faham. Jadi keupayaan itu satu kemahiran dianugerahkan oleh Allah. Dan itu di antara kita kata kelebihan manusia, keistimewaan manusia yang membezakan manusia daripada makhluk yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana Allah berikan kita kemampuan untuk berbahasa, bukan setakat kita mampu meluahkan pada orang lain apa yang ada di benak kita, kemampuan berbahasa yang Allah berikan pada kita juga menjadikan kita mampu memahami apa yang dihasratkan oleh orang lain. Kita boleh sampaikan apa yang ada pada kita dan kita boleh faham apa yang orang lain sampaikan, apa yang ada pada dia. Dapat tuan-tuan? So, language is kita kata mutual communication, ya. Tak nama bahasa. Kalau saya sebut satu benda, satu suara, isyarat dan sebagainya, saya kata ini melambangkan apa yang saya fikir. Tapi saya tahu, saya cakap tu orang tak akan faham apa yang saya sebut. Itu bukan berbahasa namanya, itu bukan komunikasi. Ada suara tak? Suara itu isyarat saya, ya. Kalaupun saya kata yang saya sebutkan itu ialah apa yang saya maksudkan dengan akal fikiran, itu bukan komunikasi sebab saya tahu yang saya sebut ni orang tak faham. Jadi al-bayan, keupayaan yang Allah berikan kepada manusia untuk berbicara dan untuk memahami bicara orang. Itu nikmat. Dan subhanallah, dalam Al-Quran yang kita lihat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam ilmu bahasa, kita ambil masa sikit lagi tuan-tuan ya. Dalam ilmu bahasa, seringkali kita melihat pengertian bahasa itu ialah bahan ataupun kita kata alat untuk menyampaikan apa yang ada dalam hati dan fikiran kita. That communication tool, that instrument, satu alat yang kita gunakan untuk menyampaikan. Jadi suara kita, perkataan kita, ya kan? Isyarat-isyarat kita, tulisan kita, kita kata itulah bahasa. Padahal dalam Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahasa itu lebih daripada sekadar apa yang kita sampaikan. Tetapi bahasa juga sebenarnya termasuk apa yang kita fikirkan. Proses menyampaikan, berbicara dan berkomunikasi tidak boleh dipisahkan daripada apa yang ada dalam hati kita. Apa yang kita ingin fikirkan, apa yang sedang kita renungkan, apa yang hendak kita rasakan. Dia patut bermula daripada situ, bukan setakat apa yang kita luahkan aja. Bahasa sebagai satu kemahiran itu hanyalah sebahagian daripada bahasa sebagai kita kata dalaman insan ataupun kita kata ciri-ciri manusia, characteristics of a human being, ya kan? Maksud saya begini tuan-tuan ya, kadang-kadang kita ajar anak-anak kita cara bercakap, kita ajar anak kita perkataan-perkataan yang boleh digunakan, kita ajar anak kita daripada kecil, ini apa? Ini cawan. Budak tu kecil-kecil lagi ya, sampai dia tahu oh ini cawan. Bila nak cakap sebuah ataupun sebuah cawan ini dibuat daripada kertas, itu kan perkataan-perkataan susunan, kita kata itu bahasa. Kita ajar anak kita macam mana untuk bercakap, bahasanya, grammar dia, nahu dia, perkataan yang sesuai, ya, cara cakap itu yang dapat difahami orang. Tapi dalam agama, bahasa perlu bermula daripada apa yang kita fikirkan. Kita kena ada komunikasi dalaman diri kita dulu sebagai permulaan, dan itu perlu diambil kira. Kenapa saya katakan demikian? Kita lihat ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 16, 17 dan 18. Firman Allah Subhanahu wa taala apa? Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar kami telah menjadikan manusia dan kami tahu, kata Allah, apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nampak tuan-tuan? Dan kami, kata Allah, kami ini lebih hampir kepada manusia daripada urat lehernya sendiri.
Saya bacakan dulu ya, ayat 16 surah Qaf kita boleh rujuk tuan-tuan. Sungguh benar kami yakni Allah telah menjadikan manusia dan kami yakni Allah sangat mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Nampak tuan-tuan? Dan kami lebih hampir kepada dia itu daripada urat lehernya sendiri. Kenapa? Maknanya apa yang kita bicarakan sama ada dalam akal fikiran kita ataupun yang dalam hati perasaan kita, sebelum kita cakap, Allah dah dengar dah, Allah dah tahu dah. Ya? Allah dah ambil kira dah. Sebelum kita keluar kat mulut, sebelum melalui leher kita, belum keluar kat lidah, kat tekak keluar suara, sebelum keluar lagi, masih kat dalam hati perasaan kita, masih dalam akal minda fikiran kita. Allah dah tahu dah. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kerana kata Allah sambungannya ayat 17 surah Qaf. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id." Ketika dua malaikat mencatat apa yang dibicarakan oleh manusia ini. Di sebelah kanan 'anil yamin wa 'anil shimal, dan juga di sebelah kiri kerja malaikat itu duduk mencatat. Maknanya apa? Kita belum cakap lagi. Sudah ada dua malaikat yang perhatikan. Sebelah kanan dengan sebelah kiri. Kemudian ditutup dengan ayat yang ke-18 surah Qaf. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Apa sahaja yang kemudian dituturkan, yang dilafazkan, yang disebut, diperkatakan pula oleh manusia, nah confirm, illa ladaihi raqibun atid. Ada malaikat raqib dan atid. Sebelah kanan tadi raqib, sebelah kiri itu atid yang akan mencatat, ya, dalam rekod amalan kita. Yang kita sebut itu sebutan yang baik, ataupun sebaliknya yang kita tuturkan itu ialah lafaz yang mendatangkan dosa dan kemurkaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kita lihat bahasa yang ingin dipandang oleh Allah, yang menjadi perkiraan antara kita dengan Allah, yang diperhatikan oleh Allah, bukan setakat apa yang yalfidhu, yang kita tuturkan dengan lidah kita sahaja. Dalam dunia komunikasi manusia, maknanya yang kita catat sama ada dengan tulisan kita, yang kita luahkan dengan apapun isyarat kita, ataupun yang kita lafazkan dengan tutur bicara. Bukan itu sahaja yang ada raqib dan atid. Sebelum itu Allah dah kata, kami jadikan manusia, kami tahu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Kami tahu apa yang ada dalam hati dia tadi. Ya kan? Sebelum dia lafazkan, kata Allah dah ada idh yatalaqqal mutalaqqiyan. Dah ada dah malaikat catat dah sebelah kanan dan sebelah kiri kita. Subhanallah tuan-tuan dan sekalian. Dalam agama kita diajar bahasa yang perlu kita jaga, bahasa yang diajar oleh Allah, dan itu akan jadi kira-kira kita perhitungan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Bukan setakat apa yang kita luahkan. Dia patut bermula dengan apa? Dengan bagaimana kita mengatur makna dalam fikiran kita. Bagaimana kita mengatur perasaan dalam hati kita. Itu kena jaga dulu. Yang kita sebut ni sebagai, kita kata ini isyarat, lambang kepada apa yang ada. Kalau yang dalam ini kita tak ambil peduli, macam mana bisikan hati kita, macam mana bisikan fikiran kita, kita tak ambil peduli, kita tak kisah. Kita fikir yang bukan-bukan pun tak jadi masalah. Kita lupa Allah perhatikan, Allah dengar. Itu yang akhirnya dia akan terluah dengan kata-kata. Nampak tuan-tuan? Apa yang kita cakap itu akan nampak kebusukannya kalau kita biarkan terlebih dahulu bermula dengan perasaan yang tidak baik. Apa yang kita luahkan nampak jahatnya kalau kita biarkan bermula daripada fikiran yang juga tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahasa bagi orang beriman, dia perlu bermula dengan bicara dalaman. That kita kata internal communication and internal conversation patut menjadi starting point kepada bahasa. Jadi bila kita mengajar bahasa kepada anak-anak, kita mengajar bahasa kepada murid, kita mengajar bahasa pada diri kita, ingat, jangan hanya mengajar teknik bercakap sahaja. Jangan mengajar teknik macam mana pilih perkataan sahaja. Bukan teknik macam mana mengatur ayat sahaja, tak. Tetapi teknik macam mana kita berbicara menapis fikiran kita, renungan kita, pemerhatian kita, perasaan kita, selera dan pilihan kita. Itu bahasa pertama. Itu communication pertama dalaman kita, sebab itu didengar oleh Allah. Dalam hidup budaya bahasa orang tak beriman,
Apa yang ada tu nobody knows. Tak ada orang tahu. Kita tak, orang beriman itu sudah diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah ya, kita jadi orang Melayu. Kita jadi orang Melayu. Sebab orang Melayu ini selepas dulu majoriti lah penduduk Nusantara, dulu lagi ribuan tahun yang lalu, daripada mereka itu daripada agama-agama apa ni kita kata yang menyembah kita kuasa-kuasa alam, kemudian mereka menerima Buddha menjadi agama di banyak kawasan Nusantara Melayu. Kemudian lepas satu tempoh yang lama, orang Melayu menerima agama Hindu pula sebagai agama utama di Nusantara. Lepas tempoh lebih 1000 tahun datang Islam dan orang Melayu terima Islam. Islam menjadi agama kebanyakan orang Melayu di rantau Nusantara. Dan kita di Singapura rata-rata orang Melayu adalah orang Islam. Ya, itu dan kita lihat dalam daerah kita, kemudian semenanjung Malaysia, ya, kemudian di Brunei, itu kan dikatakan bahawa di antara definisi orang Melayu ialah dia beragama Islam juga. Ya, sebab dia dah sebati dah. Islam dah jadi sebahagian daripada jati diri kita orang Melayu. Kita lihat, kerana pengaruh-pengaruh kita kata ajaran Islam, mungkin sebelum itu daripada ajaran Hindu juga, ya, membentuk satu kepribadian, satu jati diri, satu kefahaman budaya kita bahawa bahasa itu bukan setakat apa yang dituturkan. Bahasa bagi orang Melayu, ya, dalam budaya orang Melayu, bahasa itu bukan setakat komunikasi luaran. Tak. Tetapi bahasa itu menunjukkan apa yang ada dalam hati dan fikiran. Sebab itu ya tuan-tuan ya, sebab itu orang Melayu, tuan-tuan lihat dalam kamus dewan, sama ada kamus pelajar ataupun dewan kamus dewan, definisi ataupun pengertian bagi perkataan bahasa. Dia bukan setakat bahasa tu ialah susunan perkataan. Bahasa bukan setakat kita kata lambang dan isyarat untuk menunjukkan apa yang ada dalam fikiran, tak. Tapi maksud bahasa juga ialah budi pekerti, tuan-tuan. Perlakuan kita, kebaikan kelakuan kita itu disebut sebagai bahasa. Sebab itu ada istilah dalam penggunaan orang Melayu, kita kata tak reti bahasa ataupun tak tahu bahasa. Itu kan ada satu istilah. Apalah Sidul tu tak faham bahasa, apalah Sidul tu tak reti bahasa. Tak reti bahasa ataupun tak tahu bahasa itu bukan bermakna dia tak tahu language. Orang Melayu bila kata dia engkau ni tak tahu bahasa, engkau tak faham bahasa, bukan kita tak faham bahasa Melayu sebagai susunan perkataan, tak. Tapi orang Melayu dah jadikan perkataan bahasa itu sebahagian daripada akhlak, tuan-tuan. Sebahagian daripada budi pekerti dan kesopanan. Bila dikatakan seorang itu sebagai tak faham bahasa ataupun tak reti bahasa, maknanya apa? Akhlak dia buruk. Dia melanggar tata susila kehidupan bermasyarakat. Bila dia biadab, bila tak sopan, dia kata memang betul lah dia tu tak reti bahasa. Tak reti bahasa maknanya apa? Bukan tak faham perkataan. Bukan tak faham Malay as a language, tidak. Tapi tidak memahami akhlak. Tahu tuan-tuan? Begitu sekali rapatnya bahasa dalam falsafah budaya Melayu. Sebab Melayu dah terima ajaran kita kata Islam menyerap dalam kehidupan dan dalam jiwanya. Bahasa itu ialah sesuatu yang bermula daripada kebaikan dalaman kita. Cara kita berfikir, cara kita merasa, hati kita baik, fikiran kita baik, itu adalah bahasa. Sampai diterjemah dalam tindak tanduk dan kita kata budi pekerti kita. Sebab itu timbul juga istilah budi bahasa. Budi bahasa bukan maknanya baik pertuturan kita, percakapan, cantiknya dia punya susunan ayat dia, cantiknya perkataan-perkataan dia, tak. Budi bahasa maknanya apa? Kelakuan yang sopan, kesantunan. Ya kan? Menolong orang, tidak biadab, tidak menyakitkan hati orang. Itu budi bahasa. Nampak tuan-tuan? Pada perkataan bahasa. Ada istilah lagi. Biasa kita sebut orang berbudi, kita berbahasa. Bukan maknanya orang berbudi, maknanya orang buat baik pada kita. Kita berbahasa, kita pun jawab dengan terima kasih je. Bahasa kita, pertuturan kita. Bukan itu maksudnya. Tapi maksud orang berbudi ialah bila orang dah hulurkan kebaikan kepada kita. Kita berbahasa, maknanya kita balas kebaikan dengan kebaikan. Bukan bahasa tu maknanya pertuturan. Bukan language sahaja. Ya? Sebab itu dalam budaya Melayu, falsafah bahasa dia bukan leksikal sahaja. Ya? Language for the Malays is not only a lexical form of communication, but it is very cultural in nature.
Ya, dia menunjukkan apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam fikiran kita. Itulah bahasa bagi orang Melayu. Sesuai dengan Islam. Allah ajar allamahul bayan, Allah ajar manusia itu kemampuan untuk berkomunikasi, tapi Allah tekankan, komunikasi kamu yang aku dengar, yang aku tahu, yang dicatat juga oleh malaikat, yang akan jadi perkiraan antara aku dengan engkau wahai hamba-hambaku yang bergelar manusia, bukan setakat apa yang dituturkan secara zahir orang boleh dengar, tapi apa yang bermula dengan bisikan hati kita, fikiran dalam minda kita. Itu Allah akan perhatikan, tuan-tuan. Ya, sebab itu bagi saya lah, ya, sebagai penutup saya nak mengajak, kalau ada yang mendengar ini sahabat-sahabat yang bekerja ataupun bertugas berjawatan guru bahasa Melayu di sekolah. Ya, cikgu-cikgu sekalian bahasa Melayu. Saya nak ajak, ya, jangan rasa rendah diri. Jangan rasa kita ni cikgu bahasa Melayu je. Bahasa Melayu kan mother tongue tu macam second language je. Ya, kalau ikut hierarki pun kat sekolah, kalau mathematics teacher tu dianggap lebih kata orang tu lebih higher status lah. Ya, science teacher lah apa. Tapi kita guru bahasa Melayu, ya. Alah, kita ni setakat cukupkan kurikulum aja. Kalau tengok PSLE punya result pun bahasa Melayu yang keempat. Ya kan? Bawah daripada English, Maths dengan Science. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak mengajak tuan-tuan, terutama guru-guru dan cikgu-cikgu bahasa Melayu, jangan rasa rendah diri. Sebab peranan tuan-tuan dan puan sekalian bukan setakat mengajar kemahiran berbicara, kemahiran mengatur ayat, kemahiran jaga grammar dan nahu, kemahiran untuk menyebut sebutan baku. Itu kemahiran. Those are skills. Skills penting. Tapi kita sebagai orang Melayu, guru bahasa Melayu, kita memahami dan menghayati bahasa sebagai falsafah budaya Melayu, bukan setakat pertuturan, bukan setakat susunan ayat. Bahasa itu ialah jiwa kita. Bahasa itu ialah fikiran kita. Bahasa itu ialah hati kita. Bahasa itu ialah iman kita. Bahasa itu ialah kebaikan yang membentuk dalaman kita sebagai manusia. Bahasa itu ialah kebaikan, kesantunan dan kesopanan kita. Subhanallah. Dan ini tak ada dalam bahasa Inggeris sebagai contoh. Saya tak tahu ada ke tidak, saya pun bukanlah pakar bahasa Inggeris. Tapi pengguna bahasa Inggeris juga, walaupun setakat belajar formal bahasa Inggeris sampai peringkat PSLE darjah 6 aja. Ya kan? Tapi setakat ni saya tak nampak bahasa Inggeris sebagai satu bahasa. Dia terkait rapat dengan that cultural element of the language yang ada kaitan dengan kemurnian jiwa dan hati. Bahasa Melayu lain. Bahasa Melayu tu ada budinya. Sebab itu dalam istilah kita ada akal budi, ada hati budi. Bukan tempat yang sesuai untuk saya bicarakan. Itu panjang lebar lah. Ya kan? Tapi bahasa dalam budaya kita, kehidupan kita orang Melayu. Sebab kita dah dicorak pegangan kita falsafah dengan Islam. Ya kan? Mengajar bahasa ialah sebenarnya membentuk kepribadian jati diri. Bahasa bukan setakat apa yang diluahkan. Bahasa bukan setakat a communication tool. Tetapi bahasa ialah apa yang kita fikirkan. Apa yang membentuk pemikiran kita, pilihan kita, perasaan kita, jiwa kita. Itulah bahasa, tuan-tuan sekalian. Jadi para cikgu bahasa Melayu sekalian, peranan anda besar sebenarnya untuk menjadikan generasi akan datang generasi yang hatinya kuat ataupun hatinya lemah. Generasi yang fikirannya lurus ataupun fikirannya buntu. Generasi yang punya keyakinan menghadapi ujian ataupun generasi yang takut menghadapi apapun cabaran. Sebab ini semua adalah bicara-bicara dalaman yang perlu kita bangunkan, dan itu adalah sebahagian daripada bahasa Melayu. Dan itu semua dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan kita ambil, ya. Sebab itu kalau kita lihat daripada awal ayat Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat yang pertama, kita tahu Islam tu macam-macam dalam Quran, ada 6,000 ayat lebih. Ada tentang hukum, tentang peraturan, tentang ibadat, tentang masyarakat, tentang keluarga, macam-macam benda lah, tuan. Quran tu satu kitab yang bersifat syumul. Dia cover everything aspek kehidupan manusia. Tapi kita lihat, sebagai pembuka bicara sebelum turun 6,000 ayat lebih. Sebelum diturunkan 23 tahun lamanya. Sebelum cover banyak aspek isu dalam kehidupan. Pertama sekali ayat tentang apa? Bahasa. Iqra, bacalah. Itu kan bahasa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Allah mengajar dengan qalam, tulisan. Itu bahasa. Tapi bahasa yang bagaimana? Bahasa yang dikaitkan dengan renungan akan hakikat kehidupan manusia, bukan bahasa baca huruf saja. Ya, bukan iqra bacalah setakat baca perkataan saja, tak, tapi iqra. Allah ajar dengan qalam, dikaitkan dengan apa? Alladzi khalaqal insana min 'alaq.
Allah ciptakan manusia daripada asal titisan air mani. Apa kena-mengena ustaz suruh baca? Baca tu baca kitab lah. Baca tu baca huruf lah. Baca apa lah ayat. Ini baca tapi suruh tengok kejadian manusia dijadikan daripada air mani. Jijik lah. Ayat pertama cakap air mani pula. Tuan-tuan, Quran berisyarat daripada ayat pertama. From the very first day diturunkan Quran, Allah dah beri isyarat bahawa manusia perlu fikir jauh. Perlu advance and progressive dalam pemikirannya. Hatinya perlu beriman. Ya, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Allah yang menjadikan iman. Itu bahasa. Bahasa yang dikaitkan dengan hati penuh keimanan, bahasa yang dikaitkan dengan pemikiran suruh renung kejadian manusia daripada asal air mani. Sebab zaman itu orang belum berbicara tentang kejadian manusia daripada air mani ke apa ke, daripada air mani nanti jadi segumpal darah, jadi seketul daging, keluar tulang. Ini beyond zaman itu. Ya, benda yang disebut Allah sebelum zamannya, sebelum masanya. Jadi Allah nak menganjakkan sih. Jadi orang Islam ini pemikiran, ini bahasa kita. Bahasa yang penuh dengan renungan dan pemikiran. Bahasa yang penuh dengan apa? Dengan keimanan. Sebab itu akan dilihat oleh Allah SWT. Bangunkan pemikiran kita. Daripada ayat pertama sudah cakap tentang kejadian daripada air mani. Subhanallah. Very advanced. Extremely advanced. Ya kan? Jadi insya-Allah mudah-mudahan ya daripada ayat-ayat ni kita mengambil iktibar. Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat 1400 tahun yang lalu mengajak manusia merenung. Ada benda-benda yang akan kita kembangkan lagi. Allah beri ilmu lagi, Allah buka rahsia lagi. Allah leraikan selapis demi selapis pengetahuan yang dianugerahkan kepada kita sebagai manusia. Hari ini orang berbicara tentang bahasa, hakikat bahasa, falsafah bahasa, pendidikan bahasa. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bahasa itu adalah sebahagian daripada jati diri kita sebagai orang Melayu, kerana Islam itu sudah membentuk kepribadian kita ya. Bahasa bukan setakat apa yang kita tuturkan. Saya ulang lagi sekali tuan-tuan dan puan sekalian, Allah yang didik, Allah yang mengajar kita. Allah kaitkan daripada ayat yang keempat ni, Allamahul bayan, Allah ajar manusia kemampuan untuk berbahasa. Allah kaitkan dengan Ar-Rahman ayat pertama. Allah kaitkan dengan Al-Quran ayat yang kedua. Bahasa ialah keimanan yang ada dalam hati kita. Mula dengan itu. Ya, jadi bila ajar anak-anak tentang bahasa, do not only focus and emphasize on the communication as a skill. Ya, itu sebahagian daripada bahasa. Tapi dia perlu bermula daripada kemurnian hati, daripada kejernihan fikiran. Itulah peringkat proses yang pertama dalam berbahasa. InsyaAllah mudah-mudahan Allah merahmati kita ya. Sebab itu bagi saya lah tuan-tuan dan puan sekalian, subhanallah, setiap kali baca Quran, renung, banyaknya keistimewaan Quran. Sebab itu bagi saya nampak jelas Quran tu mukjizat. Kita ayat seperti ini subhanallah. It's not as straightforward maknanya. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Allamal Quran, Allah ajar Quran. Khalaqal insan, Allah jadikan insan. Allamahul bayan, Allah ajar manusia untuk berbicara. Kalau kita setakat tengok itu, Allah faham lah Ustaz, bukan susah sangat. Tapi lihat, Quran ada lapisan-lapisan dia. Kita kaitkan dengan kehidupan. Kita lihat perkembangan ilmu yang Allah anugerahkan kepada manusia zaman berzaman. Relevannya Quran dengan kehidupan tidak pernah terputus. Subhanallah. Subhanallah ya. Mudah-mudahan insya-Allah ada manfaat untuk kita petik, kita jadikan pegangan, menambahkan kecintaan kita terhadap ayat Quran dan menambahkan lagi mudah-mudahan keimanan kita, kekaguman kita akan mukjizat yang sangat istimewa yang namanya Al-Quranul Karim. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja, insya-Allah kita bertemu minggu depan, hari yang sama, waktu yang sama, setiap subuh pagi. Hari Sabtu insya-Allah, anjuran Masjid Yusof Ishak yang kita rindui ini. Alhamdulillah, saya sayang tuan-tuan dan puan semua. Saya sayang sangat semata-mata kerana Allah. Mudah-mudahan Allah berkati persaudaraan di antara kita. Allah rapatkan hati-hati kita. Allah hilangkan apa pun hasad, dengki, kebencian yang ada kalau masih ada dalam hati kita sesama kita, insya-Allah ya. Mudah-mudahan dengan itu Allah sediakan tempat untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maq'ada sidqin tadi dalam penutup surah Al-Qamar ya, tempat duduk yang istimewa. Mudah-mudahan Allah siapkan untuk kita dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.